Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita meneruskan sesi kuliah maghrib menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan pertemuan dan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sambung kuliah pengajian kita muka surat kitab Halal Haram, muka surat 413, perkara yang ketiga. Hubungan antara kedua ibu bapa dan anak-anak. Jadi tajuk ni kita akan belajar tentang penafian nasab oleh bapa kepada anaknya, kemudian pengambilan anak angkat, kemudian berkaitan dengan kewajipan anak kepada ibu bapa tidak boleh derhaka, bak harta pusaka dan apa-apa lagi lah, bak tabung haji, bayi tabung uji. Banyak juga lah kita akan bincang, tapi tak habis kita dia sambung lepas saya. Baik, malam ni kita mukadimah dulu. Perkara yang ketiga, hubungan antara kedua ibu bapa dengan anak-anak. Surah 413. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Islam memelihara nasab keturunan. Islam cukup jaga nasab. Nasab tu bahasa Arab, Melayu keturunan. Baik, anak merupakan rahsia ayahnya dan membawa segala sifat keistimewaannya di dalam kehidupannya sebagai penyejuk mata hati dan selepas meninggalkannya sebagai generasi pelapis yang menyambung kewujudannya dan menzahirkan kekalnya. Anak lah, sebab itu kita kena nikah untuk ada keturunan, untuk meneruskan kita punya apa yang kita buat. Kalau kita tidak ada anak, tak boleh waris. Anak selalunya mewarisi bentuk dan rupanya. Itu nombor satu. Nah, bukti dia hadapan saya. Tengok. Ni waris ni. Hidung sama tinggi. Itu nama dia waris. Jelas depan-depan kita. Anak saya tak bawa. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, anak selalunya mewarisi, selalunya dah ada hak waris di segi rupa bentuk. Selalunya majoritinya mewarisi bentuk dan rupanya. Kelebihan jawati dan keistimewaannya. Anak mewarisi mana yang baik dari kelakuan ayah dan mana yang buruk. Dia tak waris yang baik saja. Dia tak waris yang buruk, dia waris dua-dua hal ini. Baik dia waris, buruk pun dia waris. Nah, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab tu bila kita sebagai ayah, kita tahu dah kita dulu buruk, cepat-cepat kita nak kena potong daripada awal. Anak-anak kita jangan jadi macam kita dulu. Nah, jangan jadi macam ayah dulu, zaman muda-muda dulu. Dan dia juga umpama secebis hatinya dan sepotong dari jiwanya. Justru Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zina sebab nak jaga nasab, nak jaga keturunan. Bila berlaku zina, putus keturunan, putus nasab.
serta mensyariatkan perkahwinan. Diharamkan zina, diberi pilihan untuk berkahwin. Itu cara Islam. Tak boleh yang ni, buat yang ni. Tak boleh yang ni, buat yang ni. Tak boleh jumpa bomoh, solat ajak. Tak boleh jumpa bomoh, jumpa doktor. Tak boleh jumpa bomoh, solat ajak. Ataupun kita baca Yasin, contoh. Mana? Dia bila tak boleh, dia mesti ada alternatif untuk yang sama dengan tak boleh. Itu Islam. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Maka bila untuk menjaga nasab, maka dia mengharamkan zina. Bila mengharamkan zina, maka disyariatkan berkahwin. Supaya terpelihara keturunan. Ada bin, ada binti. Bila zina tidak ada bin, tidak ada binti. Nah, anak zina ni. Anak yang ada bin binti hanya anak yang sah taraf ataupun anak halal. Anak dapat dikenali dengan mengenali ayahnya, manakala ayahnya pula dikenali daripada putera-puterinya. Nah, kita kata ke mana tumpahnya kuah kalau tidak terasi. Dengan perkahwinan, seseorang wanita mesti mengkhususkan dirinya dengan suaminya. Bila dah nikah, lelaki dan perempuan sudah berkahwin, maka perempuan dia tak boleh lagi ada niat nak nikah lagi. Suami ada harapan, jangan saya. Suami ada harapan lagi, ada lagi 3. Nah, perempuan tak boleh. Sebab dia tak boleh buat, tak boleh nak nikah. Kalau dia duduk cita-cita pun jadi sasau. Dia kena tutup pintu terus. Dia hanya fokus pada suami, ada depan mata dia. Tak boleh tengok lelaki lain. Tu, dengan perkahwinan seorang wanita mesti mengkhususkan dirinya dengan suaminya sahaja. Dan diharamkan ke atas isteri untuk mengkhianati suaminya. Atau dengan tegas lagi, haram isteri itu membiarkan kebunnya disirami dengan air selain air suaminya. Ini 18 kata. Bawah 18 tunduk. Tengah tunduk. 18. Dah tunduk. Tak layak. Kebun air macam apa? Tanya pak sendiri. Aku tak urai. Nah, seorang isteri itu tidak boleh membiarkan kebunnya disirami dengan air selain air suaminya. Faham? Tak faham sudah. Dengan itu pula, maka setiap anak yang dilahirkan oleh isteri daripada perhubungan di antara suami isteri ini akan menjadi anak kepada suaminya, bin suami dia. Tanpa perlu lagi bukti pengakuan. Tak perlu cari bukti. Nah, tak perlu. Itulah anak dia. Tengok muka pun sama. Dari ayah atau dakwaan ibu, tak perlu. Maka setiap anak itu dipandang kepada ibu bapanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi nak harmoni rumah tangga yang tu lah. Atau bila nikah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Sambung. Boleh sama dekat dah nak nikah. Baik, tuan-tuan, tapi dah muslimat yang dirahmati itu minta berkat mula-mula. Nah, minta berkat perkahwinan bermakna biarlah damai, suami bertanggungjawab, isteri bertanggungjawab, tidak ada khianat sampailah mati. Sampai ke jannah. Jangan tengah jalan ada pengkhianatan berlaku. Nah, suami tidak boleh khianat pada isteri juga. Dia boleh berkahwin lebih daripada itu, tapi tak boleh khianat lah. Kena bincang lah. Dia tak boleh sedar-sedar duduk di Thailand. Tak boleh nak gitu Syam. Tak boleh kita mengkhianati dia. Walaupun hukum kita boleh nikah, tapi kena beritahu. Dah bincang. Tak boleh tiba-tiba nikah. Tiba-tiba dapat anak. Jangan. Itu satu pengkhianatan. Tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian, perempuan pun sama. Dia tidak boleh khianat hati suami dia. Hak tadi dia tak boleh kebun dia disiram oleh lelaki lain. Hak boleh siram dia suami dia. Baik, tuan-tuan muslim dan muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, itu dia punya mukadimah. Baru kita nak masuk pada tajuk halal haram. Baik, yang pertama kita nak tengok di segi menafikan nasab. Nah, okey. Seorang ayah nak menafikan nasab, yang ni bukan anak saya. Dia nak menafikan nasab. Bila menafikan nasab, dia tidak memperakui anak yang dikandung ataupun anak yang dilahirkan oleh isteri dia atau anak dia. Menafikan nasab, menafikan keturunan.
Baik, tengok tajuk dia. Ayah tidak boleh menafikan nasab keturunan anaknya. Haram. Kalau anak dia haram. Kalau anak tu sah anak dia daripada isteri hak dia kahwin secara halal. Dan tidak isteri dia tidak zina dengan siapa-siapa, jelas anak tu anak dia. Tiba-tiba anak tu biasalah mungkin pendidikan tak apa cukup, dia jadi penagih dadah ke apa. Jadi ayah ni malu, bila malu dia menafikan nasab dia, kamu bukan anak aku. Pergi pun jabatan pendaftaran, buang nama aku. Bin tu buang. Pernah kata kat Nasir tu. Bukan Nasir kata kat dia. Silat jawab. Buka sama. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, haram, tak boleh. Sebab anak kita nafi buat mana? Bila kita menafikan anak, mana kita telah menuduh isteri kita zina. Tu kita dah. Tuan-tuan, anak tu anak kita. Tiba-tiba kita kata, kamu bukan anak aku, maka automatik secara auto. Kanenu auto. Kita telah menuduh isteri kita zina sebab kita telah menafikan nasab. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sebab tu haram kita menafikan anak yang sah anak kita kata bukan anak kita. Tak boleh. Nah, hak boleh kalau anak tu bukan anak kita dan ada bukti jelas. Tengok dia kata. Baik, oleh itu tidak dibolehkan bagi si suami menafikan keturunan anak yang dilahirkan oleh isterinya di atas rahimnya, iaitu apabila berlaku perkahwinan yang sah di antara kedua. Suami menafikan anak itu akan mengakibatkan bahaya besar dan malu yang berpanjangan yang tidak dapat ditanggung oleh isteri dan anaknya. Sebab bila dia nafi, otomatik isteri dia dituduh zina dan anak dia anak haram. Oleh kerana itulah tidak boleh suami menuduh isteri dengan mendatangkan syak ataupun sangkaan buruk kerana desas-desus yang disebarkan orang. Pakai itu. Pegang kuat-kuat. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, kena tabayun, kena siasat dulu. Betul ke tak? Mana bukti-bukti dia? Ini bab rumah tangga. Kadang tu jarum tu nak masuk, nak memisahkan kita. Tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati, sebab tu minta berkat tadi. Sebab sepanjang perjalanan itu, selepas kita menikah sahaja, musuh-musuh pun banyak. Mungkin dulu isteri kita tu ada hadut minat dengan dia dulu ni. Dia pernah masuk Minang tapi ditolak oleh pak orang tua kita dulu. Dia masih menyimpan dendam itu. Kita tak tahu. Nah, dia boleh main sihir, dia boleh main macam-macam. Walaupun sudah di abad yang ke-21 ni, benar-benar jadi masih hidup. Sihir, santan ni masih hidup. Tuan-tuan, ini benar muslimat yang dirahmati sekalian. Ini banyak masalah. Lepas tu kita minta doa selamat. Dia benar mulakan sampai kita mati, tidak ada gangguan. Nah, tiba-tiba datang gangguan kepada kita, desas-desus hantar WhatsApp ke, video klip ke apa. Kata isteri kita main kayu. 3. Nah, pergi 3 isteri. Boleh tak salah. 3 orang, 2 orang. Boleh. Main kayu 3. Main kayu 1 hoki. Baik, tuan-tuan. Jadi, kita dapat berita tu terus serang isteri. Tak boleh gitu. Serang tak apa lagi. Dituduh tu. Anaknya bukan anak aku. Geng. Bukan sekadar geng. Ni Syah. Rank. Tengok dia kata. Siasat lu. Jangan lu ambil dulu. Ni rumah tangga kita. Isteri kita. Anak kita. Akan bermudah-mudah gitu. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, untuk kita terima kabar-kabar angin. Desas-desus orang tu cakap, dia viralkan. Kita kena cari bukti. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sebab kita ada cerita besar. Cerita besar. Baik.
Tetapi, ini jelas kalau ada bukti. Tetapi jika telah terbukti dengan dalil-dalil yang terkumpul dan ada pula bukti-bukti yang dapat menguatkan sangkaannya, ataupun kita tengok sendiri dengan mata kepala kita, mata air di kepala, terus tu, dengan mata kepala dipanggil. Ni jelas kita tengok sendiri, ni bukan video. Video bukan mata kepala kita, tu kamera. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita tengok sendiri dengan mata kepala isteri kita bersekedudukan dalam sebuah bilik dengan orang lain. Sebab kita dibawa oleh penguat kuasa untuk pergi tangkap satu pasangan dan mereka tahu pasangan hak perempuan tu bini kita. Buat contoh. Kita ikut sekali. Ketuk pintu, bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, jeng-jeng. Bini kita duduk dengan cik nasi, doa lawak. Takkan jual japati di bilik 303? Itu jelas, mata kepala jelas. Bini kita duduk dengan lelaki lain jelas. Dia zina tak zina kita tak tahu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi jelas di mata kita dia sudah main kayu tiga. Hak ni bukan lagi cakapan orang. Kita tengok dengan mata kepala sendiri. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kalau macam tu, bahawa isterinya sebenarnya telah mengkhianati dirinya dan tidak sanggup menanggung padanya, maka syariat Islam juga tidak membiarkannya memelihara dan membelah orang yang dipercayai olehnya itu adalah bukan anaknya sendiri, kemudian anak itu akan mewarisinya, sedangkan pada pandangannya anak itu bukan anaknya sendiri, atau sekurang-kurangnya suami itu akan terus diburu cak di sepanjang hayatnya. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, bila ditangkap tadi khalwat dan didapati berzina, ada bukti lah. Kalau macam tu, suami dia bukan boleh biarkan begitu saja, tak boleh. Dia nak tuduh zina, dia ada dua hukum. Satu, hukum dia harus. Yang kedua, hukum dia wajib. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, contoh kita melihat satu pasangan lelaki perempuan yang bukan mahram ataupun mahram melakukan persetubuhan. Kita pula 4 orang, tentu 4 orang. Dan kita bukan jenis pelaku dosa besar, bukan jenis minum arak, bukan jenis main judi, bukan jenis bunuh orang. Tak. Kita tidak melakukan dosa besar macam tu. Dalam masa yang sama, kita jenis bukan pelaku dosa kecil berterusan. Ada kadang-kadang buat, kadang-kadang terbuat dosa kecil, tak apa. Itu masih lagi dia dikira adil. 4 orang yang adil. 4 orang yang adil ini melihat satu pasangan lelaki perempuan berzina. Jelas, seperti celok, batang celok masuk ke dalam bekas celok. Kita dah sebelum daripada ini. Tidak wajib atas 4 ni untuk buat tuduhan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, 4 ni yang melihat betul-betul berlaku zina, tak wajib atas mereka buat tuduhan. Mana pergi buat laporan di mahkamah syariah, contoh. Kalau mahkamah syariah tu menjalankan hudud lah, setakat ni tak ada, yang ada ta'zir. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, buat contoh kalau ada. Nah, maka mahkamah syariah dia akan terima laporan daripada saksi yang melihat 4 ni untuk menuduh zina. Bila mereka terima laporan, baru boleh sabit hukum. Tak terima pertuduhan, tak boleh sabit hukum. Atas 4 yang melihat, harus buat laporan. Tak wajib, tak berdosa pun, tak buat laporan. Kan tak berdosa, tak berdosa. Bahkan mereka boleh memilih jalan untuk menasihati. Pergi, mereka kenal anak siapa, dia perempuan yang anak siapa, lelaki ni anak siapa kenal. Pergi jumpa mak pak, kami minta maaf Pak Long, makcik, kami tengok dengan mata kepala sendiri. Anak makcik hak lelaki zina, seorang perempuan, pihak perempuan sama. Kami nak nasihat, kami takkan buat tuduhan. Walaupun kami boleh buat tuduhan 4 orang, tapi nasihat. Minta tolong mak ayah nasihat anak. Jadi bertaubat. Bertaubat. Boleh. Tak ada. Dan mereka yang berzina pun dia boleh selepas zina bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia tak wajib juga atas dia mengaku dia zina. Hukuman bukan fokus sangat dalam Islam ni. Yang penting adalah
tarbiyah, pendidikan, nasihat, iktibar. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak ada masalah. Taubatlah. Selesai. Aku nak nikah. Harus. Sama juga seorang suami melihat isteri dia berzina. Dan selepas zina, suami dia tunggu sampai 2 atau 3 bulan. Apa tujuan Cik Nazir? Apa tujuan? Tunggu sampai 2-3 bulan. Aku tengok betul ke tak tahu? Tak tahu. Nak pastikan mengandung ke tak bini dia. Nah, bila dia tahu zina, jadi dia nak pastikan bini dia zina, mengandung ke tidak, tunggu 2-3 bulan. Selepas 2 atau 3 bulan, contoh haid berhenti dan cek tengok positif, sah dia mengandung. Dalam tempoh itu suami janganlah jimat isteri dia, jangan. Tunggu. Baik, bila selepas daripada itu, isteri dia tak mengandung, contoh haid jalan macam biasa. Makna persembahan zina itu berlaku tidak mendatangkan benih yang menyebabkan isteri dia mengandung. Jadi selepas zina itu, isteri tak mengandung. Harus bagi suami untuk li'an isteri dia, harus. Kalau anak menafikan nasab isteri dia, li'an. Nanti kita cuba li'an macam mana. Melaknat isteri dia. Harus. Dia tak wajib laknat sebab tak mengandung. Tetapi kalau selepas 2-3 bulan isteri dia mengandung, maka wajib atas suami meli'an isteri. Dia tak boleh tunggu. Berdosa besar kalau dia masih lagi memelihara isteri yang sudah berzina dan mengandung. Maka wajib atas dia li'an. Laknat isteri dia di mahkamah ataupun di masjid. Kalau dulu di masjid. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ambil maklum yang tu dulu. Cara li'an kita tengok sebelah nanti macam mana. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Sebab apa? Sebab yang tadi 4 orang tadi. Kalau seorang tak boleh lah. Seorang tak boleh. Dia tuduh zina, dia kena sebab. 80 boleh sebab dia tidak cukup 4 orang. Dikira qauzah. Qauzah tuduh tu kena. 2 kena lagi qauzah. Kena 80 orang ni. 3 kena lagi 80 qauzah. 4 tak apa. Jadi mereka boleh buat pilihan. Sama ada nak tuduh zina ataupun nasihat. Sebab ini bukan bini dia. Hak perempuan yang zina bukan bini dia. Bukan bini hamba orang ni. Bukan anak, bukan keluarga dia pun. Jadi maruah dia tak ada. Maruah dia, maruah mereka tidak tercela apa-apa. Jadi ada pilihan sama ada mereka nak tuduh ataupun tidak. Sebagai suami, bila dia tengok isteri berzina, maka ini satu penghinaan pada diri dia. Satu penghinaan daripada isteri kepada diri dia, satu penghinaan daripada isteri kepada, satu pengkhianatan isteri kepada dia. Maruah dia seperti dikoyok-koyok. Syam jangan. Kata tu siapa ke tidak? Sebab itu suami, dia boleh buat tuntutan, buat li'an. Nah, li'an. Kalau dia memang mengandunglah selepas daripada itu. Kalau tak mengandung tu dia boleh buat pilihan lagi. Sama ada nak li'an ataupun tidak. Ataupun dia nak cerai cara biasa. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati saya. Cerai cara biasa dia banyak masalah. Nah, banyak masalah dari segi perkongsian harta dan sebagainya. Banyak masalah. Jadi jalan elok li'an. Li'an tak ada apa-apa. Isteri tak boleh tuntut apa-apa. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, sebab itulah suami boleh untuk dia menuduh isteri berzina tanpa saksi. Diubah kepada li'an. Dia perlu sumpah 4 kali menggantikan 4 saksi. Yang bukan suami nak tuduh orang lain berzina, dia tak boleh. Dengan sumpah tu tak boleh pakai. Dia kena ada 4 orang saksi. Itu beza. Islam memberi keringanan kepada suami untuk menuduh isteri dia berzina tanpa menghadirkan 4 orang saksi, dia seorang sudah memadai. Sebab apa? Jaga maruah dia. Maruah perlu dijaga. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Dalam hal sebegini, syariat Islam memberi suami jalan keluar dari permasalahan ini yang mana dikenali dalam bab fiqh dengan nama li'an. Ain, li'an, bukan li'an.
li'an, ain. Barang siapa yang meyakini dan masih menyangka dengan sangkaan yang berat bahawasanya isterinya telah bersama lelaki lain di tempat tidurnya, kemudian isteri itu telah melahirkan seorang anak pula daripada perbuatannya itu, sedangkan suami tiada saksi terhadap perlakuan itu, 4 orang saksi tidak ada, maka dibenarkan bagi suami membawa perkara ini ke muka pengadilan, qadhi ataupun hakim. Lalu qadhi pun menjalankan upacara mula'anah atau li'an di antara kedua suami isteri itu sebagaimana yang diperincikan caranya dalam Al-Quranul Karim melalui firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallazina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum فشهادة أهلهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها in kana minas sadiqin. Sadaqallahul azim. Surah An-Nur ayat 6 hingga 9 jadi bukti dalil tentang li'an, diharuskan, dibolehkan suami untuk menuduh isteri dia berzina tanpa 4 orang saksi. Tengok makna, maksudnya. Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, hanya dirinya sendiri yang melihat, maka persaksian sah pada syarat bagi seorang yang menuduh itu hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala 4 kali bahwa sesungguhnya dia dari orang-orang yang benar, dan sumpah yang kelima hendaklah ia berkata-kata, ia berkata bahawa laknat Allah Subhanahu wa taala akan menimpa dirinya jika dia dari orang-orang dusta, dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri yang orang yang kena tuduh itu, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala 4 kali juga bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta, dan sumpah yang kelima hendaklah dia berkata bahawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalil sebagai dalil hukum li'an dalam syariat Islam. Baik, sebab turun ayat bila berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat, dia melihat isteri dia berzina dengan mata kepala dia, dan dia tidak bawa 4 orang saksi lah. Malu bagi dia nak panggil 4 orang saksi lelaki untuk melihat isteri dia berzina. Malu. Syam melihat itu, panggil Cik Nasir pergi tengok. Oh tu kepala. Ini kita lah. Dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia cerita lah isteri dia berzina. Dia lihat sendiri. Nabi kata, kamu ni nak tuduh isteri berzina, bukan macam tu, kena bawa 4 orang saksi. Tuduh ke ayat zina sudah turun sebelum dia berlaku, ayat ni belakang. Siapa-siapa nak tuduh orang berzina, fa'tu bi 4 syahadah. Dia kena bawa 4 orang saksi. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ayat ni tak turun lagi ni. Nabi pakai ayat hak ada. Hak ni bukan dia tahu nak turun bila. Bila jadi macam tu, Nabi kata tak boleh kamu kena bawa 4 saksi. Tidak, kamu dikira qazaf, menuduh orang zina tanpa saksi. Kamu yang kena hukum qazaf 80 kali sepat. Dia kata, ya Rasulullah, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, dan saya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu untuk membantu saya. Selepas daripada itu ayat ni, itu ayat ni sebab asbabun nuzul. Bila turun ayat ni, maka boleh suami, kalau suami lah nak tuduh isteri berzina, tak perlu 4 saksi. Sonok lah sahabat ni. Maka berlakulah li'an.
Baik, tuan-tuan, terima yang dirahmati sekalian. Li'an ni, dia bukan berlaku kita ke kampung kita. Dia masuk dalam kanun, masuk dalam undang-undang. Di Malaysia ada undang-undang li'an. Tuan-tuan, terima yang dirahmati sekalian. Mana kena buat, suami tu kena buat tuntutan apa dia tuduhan di mahkamah. Hari ni kes li'an banyak tapi tak boleh buat. Sebab apa? Sebab tak kena prosedur. Nabi sebut dalam hadis, bila nak tuduh li'an, seorang suami nak tuduh isteri berzina, dia kena segera. Ataupun menafikan nasab ni, dia kena segera. Makna kalau dia tahu terus kena buat, terus dia kena buat tuduhan itu, pertuduhan kena buat terus. Contoh pukul 2 dia dapat laporan tu, ataupun dia melihat isteri dia berzina tu, dia kena pergi terus. Dia tak boleh tunggu sampai esok. Dia tak boleh tunggu sampai seminggu, dia tak boleh tunggu sampai sebulan. Tidak boleh dia pakai. Itu tak boleh nak buat tuduhan. Sebab lambat. Sampai 3 tahun, tak tahu dah anak tu zina tu, anak bukan anak dia, tapi ambil masa 3 tahun. Anak tu dah umur 3 tahun, pergi nak buat tuduhan. Mana nak terima, tak boleh. Dia kecuali dengan keuzuran syar'i. Nah, mahkamah syariah pun rujuk dengan kitab-kitab fiqh dia pun banyak rujuk kitab Mughni Muhtaj Khatib Syarbini. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, dalam kitab fiqh sebut keuzuran syar'i ni macam ni. Contoh, kalau berlaku tu malam, nah, sama ada dia tahu anak tu zina ataupun isteri berzina tu malam. Jadi malam dia boleh pergi jabat agama, rumah syariah. Negeri mana buka malam? Tak buka malam, saya buat 11 ya. Tu, tak tahu, tunggu esok. Hak tu boleh dilewatkan dah sampai esok, sampai pukul 8.30, pukul 9 tak bawa. Esok pergi ya. Esok kena Jumaat pula dah. Duduk di Kedah, duduk di Kelantan, Terengganu, tak boleh pula. Cuti. Uzur syar'i lagi. Sabtu tutup juga. Cuti. Uzur syar'i. Ahad tak pergi. Tak lihat. Nak pergi lah. Segera. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati. Sebab bila kita buat laporan, mesti bila, dia tanya bila. Bila tu kita beritahu bila, lambat dia tak terima. Ataupun hari kerja, hari Ahad kita lah, Kedah Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis hari kerja. Nah, jadi kita dapat contoh, kita dapat tahu anak kita tu anak zina ataupun isteri kita zina. Waktu itu kita sedang makan dulu. Makan pula saya pastikan beri musnah. Lepas biji, tak apa. Makan bagi habis dulu. Ni kita sebut, lepas makan baru boleh pergi buat laporan. Makan tu dikira tidak melewatkan. Makan dulu. Tak apa, tak pergi buat laporan. Tak apa, makan tu tidak dikira uzur syar'i. Makan tu. Sebutlah kita. Ataupun dia sedang berbogel. Kita sebut. Dia tak pakai baju lagi. Pakai baju dulu. Tak apa. Lambat sikit tak apa lah pakai baju. Mandi sejak. Mandi dia orang perempuan sejak. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati. Itu sebutlah kita. Kalau dia bogel takkan nak pergi jabat agama bogel itu. Maka dia ambil masa pakai baju, serika baju sejam ke sejam setengah ke nak pergi, tak apa. Dia kira uzur syar'i. Itu uzur syar'i duduk saja 3 tahun bogel apa orang nak boleh. Nah, dia kena segera. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ya tu. Boleh pakai DNA. Boleh tak pakai DNA? Bila seorang ayah nak menafikan nasab anak dia, jadi dia nak tahu anak dia dengan anak dia kedok, dia pun buat DNA. Tengok, anak tu anak aku kedok. Boleh tak? Tak boleh. Sebab dalam syariat ni, satu cara untuk menafikan nasab anak, li'an. DNA itu boleh untuk mengukur. Dia tak boleh kerana DNA itu tak. Dia kena li'an. Tapi untuk mensabitkan keturunan. Jadi nak melihat itu menafi keturunan. Nak kata ni bukan anak saya. Tak perlu DNA. Kita terus li'an je.
Tapi nak mensabitkan keturunan, nak kata ini anak saya, gaduh dengan gini, ni anak aku. Dia kata ni anak hak nikah saudara, tak anak aku. Hak ni boleh buat DNA untuk sabitkan keturunan. Untuk nafi tak, dia ada syariat, dia li'an. Untuk sabit tidak ada syariat sabit, boleh buat DNA. Nah, untuk menafi dia ada syariat, dia li'an, maka li'an. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Cara li'an macam mana? Di pada ayat ini disebut fashahadatu ahdihim arba'un syahadat billahi. Dia kena bersaksi menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala 4 penyaksian. Wallahi, aku menyaksikan bahawasanya isteriku ini, kalau isteri itu ada di mahkamah, dia kena tunjuk isteri, isteriku ini, tunjuk tangan, telah berzina, dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. 1. Ulang nombor 2. Demi Allah, wallahi, demi Allah, aku menyaksikan, demi Allah. Ulang hak tadi tu 4 kali. Dia tak boleh tukar, sebab ayat Quran dah sebut jelas. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati jelas. Maka dia sebut 4 kali macam saya sebut tadi. Habis keempat, hak kelima, wal khamisatu. Quran sebut jelas, wal khamisah, dan yang kelima. Al khamsu 5, khamisah yang kelima. Dia kata al-la'natullahi alaihi in kana minal kazibin. Yang kelima dia kena kata ni sekali je lah ni. Hak tadi 4 kali. Aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang kata isteriku ni berzina dan aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, itu 4 kali. Hak ni sekali ya, yang kelima. Yang kelima dia kata dan aku sanggup dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala jika sekiranya aku berdusta. Jangan main laknat. Laknat artinya al-bu'du an rahmatillah. Laknat artinya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia rawan kepada rahmat. Rahmat ialah kita dekat dengan rahmat Allah. Dapat rahmat Allah, okey. Kalau dilaknat, jauh daripada rahmat. Jauh daripada rahmat ni, kita akan kena macam-macam. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati, sebab rahmat dia sebagai kafur. Tak ada rahmat, kita akan kena macam-macam tubuh kita. Nah, kita lah ni kita tak jatuh tangga Allah bagi rahmat tu. Yang kita duduk naik motor 20 tahun, 25 tahun, 30 tak pernah jatuh-jatuh. Rahmat Allah dah tu. Yang kita duduk buat kereta tak pernah aksiden. Rahmat dah tu kita dah. Bila rahmat itu ditarik, jadi macam-macam. Aksiden lah, jatuh lah macam-macam. Allah, demi dan muslimat yang dirahmati itu laknat. Nah, laknat tidak ada rahmat. Kita mencari rahmat. Mati saja kembali ke rahmatullah. Pernah dengar orang kata kembali ke laknatullah? Cuba kata sekali. Pang bagi sekali. Bukan mayat nampak. Ayat anak dia pang bagi sekali. Kau orang ajar pakcik. Kata laknat Allah pada ayah saya. Contohlah. Baik, tuan-tuan. Ibu dan muslimat yang dirahmati. Jadi hati-hati ya. Yang kelima tu dia kata, aku sanggup dilaknat oleh Allah kalau aku dusta. Sebelum dia nak laknat, qadhi tadi ataupun hakim tadi wajib nasihat. Bukan sunat lagi ni, wajib nasihat. Ni bang, kata kat suami dia, sebab dia cara laknat suami kena mula dulu. Kalau isteri mula dulu tidak sah. Nah, cara laknat mesti suami tu mula dulu laknat. Qadhi ataupun hakim akan bagi nasihat. Nah, saudara, encik fulan bin fulan. Ni benar ni bukan benda kecil, ni benar ni berkaitan dengan laknat Allah. Jadi kalau tuan berdusta, tuan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni bukan benar biasa-biasa. Hak Nabi dulu pun Nabi kata gitu. Sahabat hak suami sebelum dia laknat, Nabi nasihat dia. Ini bukan benar biasa-biasa ni laknat ni. Kalau kamu tipu, kamu akan dilaknat.
Suami kata apa? Tidak, ya Rasulullah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Isteri saya zina. Dia kerah. Sebab dia tengok sungguh. Tak apa. Tahu dia. Nabi surat nak. Dia nasihat dulu. Nabi kata kalau nak tarik pun tak apa. Nak bertaubat pun tak apa. Tak mahu nak. Tak, dia nak. Sebab dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Hak tu Nabi buat. Maka hakim dan qadhi itu Nabi lah. Sebelum suami melaknat isteri dia, hak zina, hak dia tengok dulu, maka dia kena nasihat, wajib nasihat dulu supaya dia mungkin tak iri. Nah, tapi kalau dah jadi, kalau dah memang dia tengok betul-betul, dia tak akan tarik balik lah. Dia akan, saya tetap akan laknat sebab saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Baik, selepas suami li'an isteri, kalau isteri dia tak li'an balas, isteri dia akan direjam sampai mati. Sebab dikira berzina dan dia sudah berkahwin. Orang dah berkahwin, zina, hukum dia bukan sebab. Sebab tu tak nikahi. Dia menikah dah lah. Sebab suami dah, dia menikah. Maka akan direjam sampai mati. Suami kalau dia tak sumpah 4 kali tadi, dia tak buat saksi, tak apa sebab dia sumpah, maka dia sumpah itu menyelamatkan dia daripada hukum qazah. Sebab dia tidak ada saksi. Baik, lepas dia li'an saja, isteri itu kalau dia nak selamat, dia kena li'an balik. Nak li'an balik itu dia kena mualah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dia tidak boleh terputus. Dia macam akad nikah lah. Aku nikahkan kau dengan anakku Fulanah binti Fulan dengan mas kahwin RM120 tunai. Aku terima nikah. Dia terus jawab, dia tak kira ramat. Putus mualat, dia kena akad mula. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati, ini teknikal. Teknikal ni bukan sebut dalam Quran. Ulama kan? Ini kerja ulama. Tuan-tuan, ini dah muslimat yang dirahmati, ambil Quran dan hadis sebagai sumber. Dia punya teknikal, mereka kena berijtihad nak macam mana. Tapi masih bersumberkan Quran dan hadis. Kita ulama semua tak erti pun. Nah, sebab tu kita terima kasih banyak pada ulama yang menulis kitab banyak tinggal. Jadi rujukan sampai mahkamah pun jadikan kitab-kitab ini sebagai rujukan mereka. Baik, tuan-tuan, terima kasih muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi syarat itu, syarat suami li'an dulu, dan selepas suami li'an, kalau isteri nak selamat daripada rejam, dia kena li'an balik. Tapi sebelum tu qadhi akan nasihat dua-dua. Tadi bukan kita suaminya, nasihat isteri juga. Kalau kamu pun sama, kalau kemuliaan suami kamu akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab ini bukan benar-benar biasa. Bagi nasihat mereka nak teruskan juga, jalan. Selepas suami li'an, maka isteri pun li'an balik. Wa yadra'u anhal azab, maka dilepaskan daripada isteri itu azab rejam sampai mati bila dili'an balik. Dia li'an balik, anta syahada arba'a syahadat billah innahu laminal kadhibin. Sama jadi. Aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tuduhan zina suami saya kepada saya adalah dusta. Dan saya tahu dia termasuk dalam golongan yang menipu, yang dusta. Dia sebut 4 kali macam tu untuk menafikan li'an suami dia dulu. 4 kali. Kali kelima. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas sadiqin. Yang kelima dia sebut, aku sanggup dimurkai. Hak suami an laknatullah, sanggup dilaknat. Hak isteri an ghadaballah, aku sanggup dimurkai Allah. Tak boleh ubah. Sebab Allah sebut jelas, hak suami laknatullah, hak isteri ghadaballah. Kalau pergi tukar, suami kata aku sanggup dimurkai Allah, isteri kata aku sanggup dilaknat, tak sah. Ayat jelas sebut suami kena kata laknat, isteri kena kata murka. Tak boleh ubah. Ini teknikal. Tuan-tuan, daripada muslimat yang dirahmati sekalian, aku sanggup dilaknat, dimurkai Allah jika sekiranya aku berdusta. Okey, selesai dia. Tuan-tuan, daripada muslimat yang dirahmati sekalian, apa berlaku? Tuan-tuan menghayati apa yang kita bincang pada malam ini. Tuan-tuan akan fikir, takkan dua-dua betul, takkan dua-dua salah. Mesti salah seorang adalah penipu. Nabi sebut ada sebelum dia nak li'an, salah seorang dari kamu mesti penipu.
Tapi dua-dua buat juga. Hak suami kata dia lihat, hak isteri menolaknya. Suami sanggup dilaknat, isteri sanggup dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam dua-dua tu tak salah. Mustahil. Kalau suami dia tak salah, isteri dia akan salah. Mestinya. Kalau suami menipu, isteri benar. Dia dua tu. Dia takkan jadi dua-dua menipu, takkan jadi dua-dua benar. Tak akan jadi. Tu nasib. Tu. Siapa yang menipu? Suami ke isteri? Tak tahu. Pada Nabi kata, perhitungan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhitungan kamu berdua ni. Hak mana betul, hak mana salah. Takkan jadi dua-dua betul, takkan jadi dua-dua salah. Mesti salah seorang kamu penipu. Perhitungan itu sebuah pada Allah. Akhirat dia. Tapi kadang-kadang atas dunia pun Allah tunjuk dah. Nah, tuan-tuan ini dah muslimat yang dirahmati sekalian. Tunjuk macam mana? Bila lahir je anak, bila dia membesar, muka sebiji macam lelaki hak zina dengan dia. Tak ada upah langsung suami dia. Maka sah siapa yang benar? Nasir. Suami benar. Sebab itu bila Nabi jumpa perempuan tu, dia berkata anak dia muka sebiji macam hak zina dengan dia. Tak sama dengan suami dia. Nabi sebut kalau kamu tak bersumpah, tidak bersumpah laknat dulu, aku dah rejam kamu. Tapi oleh kerana kamu dah sumpah laknat, kamu selamat tidak rejam. Tapi kamu tetap melakukan dosa besar, menipu. Nah, tuan-tuan ini dah muslimat yang dirahmati dia jadi macam tu. Kena ingat, Nabi sebut dalam hadis lain, mana-mana perempuan yang menipu adalah keadaan macam ni, dia memang tak akan masuk syurga. Nabi sebut. Maksud tak masuk syurga ialah tak masuk syurga secara direct, secara terus selepas dibicarakan di mahkamah syariah pula. Di mana di mahkamah syariah lagi? Di mahkamah di pada masyarakat. Dia kena pergi masuk neraka dulu, confirm. Nabi sebut tak akan masuk syurga. Dia confirm akan pergi ke neraka dulu. Kecuali dia bertaubat, itu dia dengan Allah, kita tak tahu. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Kemudian kedua suami isteri tadi dipisahkan selama-lamanya. Tak boleh nikah dah. Rujuk tak boleh. Cina buta tak boleh. Oh, tak boleh. Haram nikah selama-lama. Sampai bila? Mapuh kan? Dia mati Iaitu tidak boleh kembali semula dengan cara apa pun tak boleh dah. Dan anaknya itu dinisbahkan, dibinkan kepada ibunya. Nah, anak tadi maka dinafikan nasab, tak boleh bin dengan bapa, kena bin dengan ibu dia lah, boleh ikut Islam. Bin dan binti dengan ibu dia. Tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati, cuma kita di Malaysia tak buat yang tu atas dasar maslahah dan sebagainya. Yang kita buat hari ini adalah bin dengan Abdullah. Bin dengan Abdullah. Kecuali negeri Sembilan kalau tak silap. Allah ni tak tahu macam mana. Sama ada mereka dah ubah ataupun tidak. Nah, mereka menggunakan bin binti kepada ibu. Kalau anak-anak jenis. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan anaknya itu dinisbahkan, dibinkan kepada ibu. Baik, tuan-tuan, ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itu persoalan li'an hanya sekadar untuk bab halal haram. Nah, untuk yang nak faham jelas, ikuti kuliah berkaitan dengan perkahwinan. Mana-mana tempat ada berkaitan ada kuliah berkaitan dengan perkahwinan, ikutilah. Dia bukan kata ngaji bab nikah ni kita nak nikah tak. Ngaji bab nikah bukan bab nikah saja. Bab macam-macam ni banyak. Hak kita dah nikah dah pun kewajipan-kewajipan kita tu macam mana banyak lagi. Ni aku nikah dah, saya ngaji dah. Bukan bab nikah tu bab akad nikah saja. Kitab pun nipis sangat ni. Sebab ni kitab apa ni Ustaz? Ni kitab akad nikah. Bukan kita ngaji bab akad nikah. Ngaji bab nikah yang berkaitan dengan perkahwinan banyak. Dengan hadarahnya, dengan tolaknya, dengan ziharnya, dengan li'annya, dengan ilahnya.
Jadi mengelakkan takut kita buat. Nah, dah aku tak payah ngaji dapat nikah. Aku nikah bini pat dah. Bodoh ke jadi. Tanya jawab bodoh jadi. Nah, bodoh Cik Nasir kata aku tak tahu. Okey cukup. Pukul 9. Apa hukum saya meminta seseorang atau beberapa orang melakukan sumpah laknat kerana disyaki mencuri duit? Okey. Disyaki mencuri duit boleh tak? Kita minta dia bersumpah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau tak ada bukti, kita tidak ada bukti nak tuduh dia, tak boleh. Dan Nabi sebut al-bayyinatu ala man idda'a. Orang-orang yang nak menuduh orang lain melakukan sesuatu jenayah, dia kena bawa bukti. Sebab manusia itu pada asalnya dia selamat daripada sebarang tuduhan. Kita adalah ni, tidak ada sebarang tuduhan. Kita selamat daripada sebarang tuduhan. Bila orang nak tuduh kita melakukan satu-satu kesalahan, dia kena buat bukti lah yang kata kita buat benar. Kalau tidak ada bukti, tak lekat tuduhan itu. Tuan-tuan dan puan yang dirugi al-bayyinatu ala man idda'a. Nabi sebut, sesiapa yang nak tuduh seseorang kena bawa bukti. Wal yaminu ala man ankara. Dan sesiapa yang nak menolak bukti, nak menafikan bukti hak dituduh pada dia, dia boleh sumpah. Tapi sumpah itu tidaklah sumpah yang bagi boleh menyelamatkan dia, sebab dia tidak boleh diguna dalam mahkamah. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dalam mahkamah dia kira bukti, dia tidak main sumpah-sumpah. Jadi kalau kita peringkat ni peringkat kampung kita kata, walaupun duduk di bandar, di benar ni kita tak nak bawa ke balai poli, tak nak bawa ke mahkamah. Jadi kalau dia tak mengaku, dia ambil duit kita, nah, kita boleh suruh dia sumpah, tak ambil. Itu jalan akhir. Kita nak tuduh tak ada bukti. Jadi gini ya, nak sumpah. Kalau hang betul-betul tak ambil sumpah. Jadi dia hak nak sumpah tu, kalau dia orang Islam, dia tak berani. Islam yang ada ilmu, dia tak berani. Sebab apa? Sebab bila dia sumpah, dia bukan guna nama bapak dia. Dia bukan guna nama mak dia. Dia bukan guna nama anak dia. Dia bukan guna nama bini dia. Dia bukan guna nama tok wan dia. Dia guna nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, guna nama Allah, Tuhan pencipta alam. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia bukan lekeh. Takkan hilang 50 ringgit kita nak sumpah guna nama Tuhan. Saya tak sumpah, dia bagi 50, dia bagi oleh. Perlu saya Allah Cik Nasir macam mana? Tuan tuduh Cik Nasir curi 50 ringgit. Cik Nasir tak curi, tapi dia sumpah. Nak sumpah kan nak bayar. Saya bagi 50. Dia takkan guna nama Allah, hanya kena 50 ringgit. 5 bilion pun saya tak guna nama Allah. Yang tu ya, sikit-sikit sumpah. Dia jadi sumpah-sumpah. Kalau orang yang mengaji buat sumpah, dia tak sumpah. Imam Syafi'i sebut, aku takkan sumpah walaupun aku betul. Buat sumpah kita guna nama Allah. Kita gaduh sama-sama kita, kita guna nama Allah. Tak payah. Selesai jauh kita sudah. Kita boleh bayang, kita bayang. Nah, macam tu. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu, muslimat yang dirahmati sekalian. Okey, tak ada, selesai satu. Kita berhenti sini. Hari Sabtu depan, 24 bulan, itu kuliah kita ialah kuliah Imam Makmum. Jadi saya tak pasti saya nak beritahu sebab saya tanya Jamil tadi, dia tu pun tak tahu, dia nak tanya JK dulu. Ada atau tidak, sebab malam tu nisfu Sya'ban. Dan kita semua ni Ahmad nisfu. Sama ada kuliah tu nak jalan, ataupun mereka nak baca Yasin, ataupun mereka nak sosial ceramah nisfu Sya'ban, saya tak tahu. Jadi saya tak boleh maklum malam ni, ya, kemudianlah nanti mereka maklum dalam grup, ada grup, ada. Kita buat nisfu Sya'ban baca Yasin.
Okey. Okey. Jadi keputusan IJK baca Yasin menantu. Nah, jadi kuliah ditangguhkanlah untuk Sabtu ni. Sekadar itu maklumat. Jadi sekadar itu dulu tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana ولا ما يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.